أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Taib, kita tajuk yang ke-7. Minat tamasili ilal asnami. Daripada patung kepada berhala. Daripada patung sampai ke berhala. So yang ini timsal kan? Timsalun. Yang ini sonamun. So jamak dia tamasil. Sonamun jamak dia asnam. Kedua-dua jamak ni dinamakan jamak taksir. Wa madha haula'i wara'al awladu aba'ahum yatabarrakuna biha. Wara'au aba'ahum yu'azzimunaha ta'ziman syadidan. Madha telah berlalu. Haula'i, mereka ini. Maksudnya mereka yang baik-baik. Mereka yang dekat dengan Tuhan. Setelah berlalu, matilah madha haula'i. Ataupun kita kata telah pergilah mereka ini. Tinggallah anak-anak kan. Wara'a auladu. So anak-anak melihat aba'ahum, bapa-bapa mereka, yatabarrakuna, tabarraka yatabarraku tabarrukan, bertabarruk biha, dengan patung-patung tadi, tamasil. Mencari keberkatan lah. Mencari keberkatan dengan patung-patung itu. Wara'au, anak-anak itu juga melihat. Mereka melihat aba'ahum, bapa-bapa mereka, azzama yu'azzimuna, mengagung-agungkan, membesar-besarkan, yu'azzimunaha, mengagung-agungkan, membesar-besarkan tamasil, patung-patung, dengan suatu ta'ziman, dengan ta'zim yang amat sangat, syadidan, dengan pengagungan yang amat sangat. Wa kanu, dan adalah mereka, yakni anak-anak tadi, yarawna, melihat, hum, bapa-bapa mereka, qabbala yukabbiluna, mencium, hadhihi tamasil, patung-patung ini, dan wayal, ni salah ni, wayal misunaha, dan mereka menyentuh, wayal misunaha, mereka menyentuh patung-patung itu, dan wayad'una, da'a yad'u, mereka berdoa, inda, di sisi patung-patung tersebut. Wayad'una indaha. Wa kanu, dan mereka, yarawna, yakni anak-anak tadi, melihat, hum, mereka melihat mereka. Ini anak-anak melihat bapa-bapa mereka, yakhfiduna, khafada yakhfidu, daraba yadribu, menundukkan, ru'usahum, kepala mereka, ra'sun, jamak dia ru'us,
menundukkan kepala mereka, dan juga wayarqa'una, raka'a yarka'u, rukuk, indaha. So mereka rukuk bawlah. So mereka rukuk di sisi patung-patung itu. Kemudian fazada al-abna'u. So mula-mula anak-anak tu tengok bapa dulu buat kan. Kemudian giliran anak-anak pula. Lalu zada telah menambah. Al-abna'u, anak-anak. Ibnun, plural dia, abna. Fazada al-abna'u ala abaihi. Anak-anak menambahkan apa yang telah dilakukan oleh bapa mereka. Tambah di atas. Tokok tambahkan. So anak-anak menambahkan di atas bapa-bapa mereka, artinya anak-anak telah menambahkan apa yang telah dilakukan oleh bapa mereka. Wasaru. Saru plus fi'il mudhari' artinya mula. Saru mereka mula yasjuduna. Sujud. Laha kepada patung-patung tadi. Tamasil. Wasaru mereka mula yas'aluna, sa'ala yas'alu, meminta. Mereka mula meminta-minta dengan patung-patung, dengan tamasil-tamasil tadi. Dan mereka mula juga wayadhbahuna, mula menyembelih binatang, laha, untuk patung-patung, untuk tamasil. Wahakadha, demikianlah. Sarat, telah bertukar. Hadhil asnamu, berhala-berhala ini menjadi, telah bertukar menjadi, yakni menjadi sini, bertukar menjadi alihatan, Tuhan-Tuhan. Wasaran nasu, so manusia mula ya'budunaha, mula menyembahnya, mula menyembah patung-patung ataupun berhala-berhala itu, kama, sebagaimana dulunya mereka ya'buduna, menyembah Allah Subhanahu wa taala, min qablu, sebelum ini. Wa kasurat hadhil alihatu, Tuhan-Tuhan ini telah menjadi semakin banyak, fihim, di kalangan mereka. Jadi masing-masing sudah ada nama. Hadza waddun, yang ni Tuhan Waddun, nama dia. Tuhan Waddun ni Tuhan yang berbentuk lelaki. Wazalika, yang tu pula nama dia Suwa'un. Yang tu pula nama berhala Suwa'. Yang ni berhala bentuk wanita. So hadza waddun wa zalika Suwa'un. Wa hadza, yang ni berhala yang ni pula nama dia Yaghusu. So Yaghusu berhala bentuk singa. Wa zalika, yang tu pula nama dia Ya'uku. Yang ni berhala bentuk kuda. Wa hadza Nasrun, yang ni bentuk burung. Wa hadza Nasrun. Okey, cuba kita tengok. Apa-apa yang kalimah ke perlu kita hurai, ataupun nahu ke apa ke, kita tengok. Sikit-sikit je lah sebab kita ada 3 tajuk ni. So, minat tamasi ila asnam. Ini saya dah sebut tadi. Asal dia timsal kan? Timsalun. Yang ini asal dia sonamun. Ini jilid yang pertama sudah banyak perkataan tamasil dengan asnam. Madha yamdi. So boleh makna berlalu, boleh makna telah pergi. Dia macam Roma lah. Roma yarmi. Bentuk dia. So madha yamdi. So haula'i asalnya haza kan? Untuk singular lah.
So kalau plural, haulai. Dan ni kita nama isim isyarah kan. So isim isyarah ni baris dia memang tetap lah. Dia fa'il kan, ni pelaku perbuatan. Ni kita panggil fa'il, pelaku perbuatan. So hukum dia rafa' sebenarnya. Tapi yang ni sepatutnya rafa' ada tanda bagi hadapan tu. Tapi kalimah ni jenis yang tidak memiliki baris hadapan. So kita kata nanti kalau i'rab fi mahalli lah. Fi mahalli rafa'. Di tempat rafa'. Mana-mana isim mabni, isim yang tak berubah baris dia. So i'rab dia kalau rafa' tu kena tambah fi mahalli, di tempat rafa'. Sebab dia bukan isim mu'rab, bukan asalnya isim yang boleh berubah-ubah. So wara'a auladu. Ini dari segi bentuk, kalau kita start dengan fi'il kan. Start dengan fi'il, maka pelaku perbuatan tu tak kira apa-apa, always fi'il tu kena singular. Contohnya kita ada perkataan waladun kan. Ini seorang anak lah. Kalau kita nak kata, kita buat makrifah lah, al-waladu. Al-waladu boleh guna melihat kan. So, ra'a waladu. Budak itu telah melihat. Okey, sekarang ni kita tukar balik yang ni untuk plural kan. Al-auladu. Juga kita guna bentuk singular, ro'ah. Sebab kita start awal tu, start dengan isim zahir. Baik, sekarang ni kalau sudah berlalu sini, sebab aulad dah sebut sini, tiba-tiba kita nak guna perkataan ro'ah pula kan. Yang ni kena plural, jadi ro'au. Kan? Gitu. Kalau kita sebut aulad ni dah disebut sebelum ni, maka bentuk kena plural, ro'au. Tapi kalau aulad ni, buat pertama kali kita sebut dia, so kata perbuatan kena always singular. Macam sinilah dia start dengan aulad dulu. So ra'a auladu. Tengok pelaku perbuatan always rafa'. So anak-anak melihat bapa-bapa kan. So bapa-bapa ni maf'ulun bih always kena always nasab. Always nasab. So nasab dengan baris lah. Dengan baris fathah. Yani tabarraka yatabarraku. Tabarraka yatabarraku. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Mendapat keberkatan. Okey, tengok sini balik kan. Kenapa dia guna ra'au tadi? Tengok sinilah. Sebab aulad ni dah disebut sini. So nanti akan datang dalam bentuk plural. Ra'au. Wa ra'au aba'ahum. Jadi oleh kerana kita dah sebut aulad sini, so kita kena sebut sini plural. So anak-anak telah melihat bapa-bapa kan. So bapa-bapa kita sebut dahulu. Kemudian yu'azimuna kena plural lah. Sebab bapa-bapa mengagungkan. Bentuk plural. Kalau azama yu'azimun ni kita letak sini untuk maksudnya bapa mengagungkannya, so kita kena buat bentuk singular lah. So kadang-kadang tu kalau kita tak biasa menulis kan, so awal-awal lagi kita dah tengok sini plural, so kita pun bubuh ra'au al-auladu. Ini salah. Kalau buat gini nak suruh betul kena baca aulada. Baru betul. Jadi maknanya bukan aulad yang melihat. Orang lain lihat. Mereka ni orang lain lah. Mereka yang lain melihat anak-anak. Betul. Tapi kalau kita baca bagi hadapan, tak boleh. Kena sini, kena singular. Okey. Yang ni penyedap kan? Ini penyedap. Kita panggil maf'ul mutlak. So maf'ul mutlak hukum dia nasab. Kalau pukul-pukulan, tendang-tendangan, melihat dengan penglihatan, mengagungkan dengan suatu pengagungan. So kena masdar ni. Untuk maf'ul mutlak adalah masdar. Masdar yang dalam bentuk nasab. So kalau orang tanya kenapa dia nasab sini, baca dinasabkan dengan baris fathah.
kerana dia maf'ul mutlak, yakni dia menceritakan tentang keadaan mengagungkan. Keadaan mengagungkan iaitu pengagungan yang amat sangat. Ini kata sifat dia je lah. Okey, oleh kerana dia dah sebutkan haulai ke ataupun bapa-bapa ke sini dah sebut, jadi sirah-sirah yang akan datang selepas ni semuanya dalam bentuk plural lah. Wakanu plural. Ini anak-anak tadi. So anak-anak melihat bapa-bapa kan? So wakanu yarawna. So anak-anak melihat bapa-bapa. So, yuqabbiluna. Kan? Semua plural. Okay, mana-mana ada kana, mesti ada isim dia dan mesti ada khabar dia. So khabar ni boleh dalam bentuk isim, boleh dalam bentuk fi'il. Isim pula boleh dalam bentuk isim zahir, boleh isim dalam bentuk isim dhamir. So kalau sini isim dhamir lah. Mana kalau dah plural tu, kalau bentuk plural, dia punya isim dia dhamir. Dhamir tu dhamir yang waw tu. So waw tu dianggap sebagai dhamir, sebagai pelaku perbuatan yang ini isim kana. Kita panggil dhamir tu dhamir yang nampak kan? Nampak kan ni kan? Nampak tu kita panggil baris. Baris. Ada jenis dhamir yang tak nampak kan? Macam darabah. Dalam tu ada huwa kan? Tak nampak. So nama dia dhamir mustatir. Tapi kalau dua orang, darabah, itu. Dia tak sembunyi lagi lah. Alif tu. So alif tu dia punya pelaku perbuatan. Ini kita panggil dhamir apa? Dhamir baris. So kalau sini dah ada kana, so sini dah ada isim dia, mana khabar dia? Inilah cerita dia kan. Yarawna. So kata fi'il tu. So fi'il yang dimaksudkan di situ ialah, kalau ada fi'il mesti ada fa'il lah kan? Mestilah maksud dia jumlah. Ayat. Fi'il itu yang dimaksud ialah jumlah. Ayat. Full sentence. Jadi asalnya khabar dia tu yarawna saja. Yarawna saja. Manakala hum tu bukan berkenaan dengan kanu. Dia berkenaan dengan yaraw. So dia maf'ul bih kepada yarawna. Okay, habis itu, yang lain tu, macam yuqabbiluna semua ni kan. Ini menerangkan humnya kan. Menerangkan tentang hum. So mereka melihat bapa mereka, macam mana keadaan bapa mereka itu? Yuqabbiluna. Ini status dia sebagai hal. Menunjukkan keadaan. Okay. Jadi bentuk yang ni, wa kanu yarawnahum yuqabbiluna hadhihi tamasil, sama dengan bentuk yang bawah ni. Daripada ni kita boleh tiru, kalau kita nak buat sentence, ayat, so kita boleh tiru cara dia. So wa kanu yarawnahum yakhfiduna. So mereka melihat bapa-bapa tunduk sini. So nanti kita boleh tengok, kita boleh buat wakana contohnya, seorang kan. Wakana yara, dia melihat, contohnya Zaidan. So wakana yara Zaidan, dan dia melihat Zaid. Kemudian ambil fi'il mudhari', yazhabu contohnya kan. Nah, dia melihat Zaid pergi. So yang ni kanu kita tukar kepada kana. Yarawna kita tengok yara ni singular. So hum sini kita tukar kepada Zaid kerana maksud kita sekarang ni Zaid. Kemudian yakhfiduna ni kita tukar kepada yazhabu. Itu je sentence tu. Kita tiru dia. Kalau tak tahu grammar pun tak apa, kita tiru dia. Tapi kalau kita tahu lagi nama-nama dia tu, lagilah kita mantap. Kana sini kan. Okay, mana ada alamat, tak ada alamat kan. So ada huwa dalam tu kan. So dhamir mustatir lah tu. Isim dia. Yara tadi, ini khabar. Dalam tu dia ada huwa. Jumlah tu kan. Whole sentence. Zaid ni objek kepada yara. Yazhabu ni menerangkan Zaid. Yang hal. Sebenarnya easy je bahasa Arab ni. So bentuk dia semua sama yang atas tu. Wa kanu yarawnahu yakhfiduna ru'usahum wa yarka'una indaha.
Rukuk. Dalam bahasa Arab ni rukuk kan, kalau dalam Quran biasanya rukuk maksud dia solat. Solat kalau dalam Quran kan rukuk solat. Maknanya maksud dia menggunakan satu juzuk daripada rukun semayang tu untuk menggambarkan keseluruhan semayang. Wa yarka'una maksudnya ya'buduna, yusalluna. Okey, yang sini apa boleh kita pelajari? Fazadal abna'u ala abaihim. Ini pun ayat-ayat yang boleh kita gunakan nanti. Tengok yang ana sebut tadi. Kalau kita mulakan perbuatan fi'il tu. Yang ini fa'il dia. Pelaku perbuatan. So ini plural kan? Jamak. Tapi oleh kerana kita mulakan dulu dengan kata kerja, so kata kerja kena always mufrad. Kita mula dulu tu. Tapi bila kita dah sebut ni, abna' ni, nanti mana-mana kata kerja yang refer kepada abna' kena jadi plural. Jadi plural. Ni hukum dia. Tidak ada sebab. Sebab dia memang orang Arab cakap awal-awal lagi gitulah. Okay, zada, kalau bahasa Arab, zada, kalau nak tambah apa-apa guna ala kan. Tambah ke atas. Apa yang dilakukan oleh bapa-bapa. Okay, satu lagi penggunaan soro. So, sini apa nak kata? Anak-anak telah menambahkan apa yang telah dilakukan oleh bapa-bapa. Wasaru yasjuduna. So, soro boleh bermakna menjadi aja. Termasuk dalam kumpulan kana tu. Kana, asbaha, soro kan. So, makna dia fi'il nakis je. So, masing-masing ada makna yang tersendiri. Kana makna adalah, asbaha maknanya jadi pada in the morning, ataupun just makna jadi je. Soro makna became. Tapi kadang-kadang soro ni, dia masuk dalam kata perbuatan af'alus syuru' dipanggil. Af'al syuru'. Fi'il yang bermakna mula. Seperti perkataan syara'a, bada'a. Dalam Quran sebut wa tafiqa yakhsifan tafiqa. Tafiqa. Semuanya makna begin. Mula. Dan always bentuk dia bentuk madi. Bentuk madi tapi bukan makna madi. Tak semestinya makna madi. Ini makna ni memang tetaplah, maknanya tafiqa, syara'a, bada'a ni jenis makna perkataan dia memang makna mula. Tapi ada setengah-setengah perkataan yang bukan makna mula, macam sara ni, bukan makna mula, makna menjadi. Tapi digunakan untuk makna mula. So sini boleh juga bermakna mula. Mula sujud. Mula sujud. Tengok dia guna plural kan? Sara. Kemudian dia tambah waw alif ni. Artinya jamak lah. Saru. Mereka mula. Sebab apa? Sebab abna' ni dah disebut dah. Sini. So kata perbuatan dia kena plural. So mula, i'rab dia sama dengan kana. So dia ada isim dia dalam ni. So isim dia tu waw lah. Dan dia ada khabar. Khabar dia ni lah. Yasjudu. So sebab tu kita terjemah tadi, mereka mula sujud kepada patung-patung itu. Dan mereka mula yas'aluna. Mereka mula meminta-minta daripada berhala. Boleh kadang-kadang kita tulis ni, kita ulang-ulang balik. Wasaru, kemudian kita balik wasaru. Tapi kalau kita dah tak nak guna banyak kali, so kita guna waw je lah. Macam waw ni, so dia follow yang ni lah. Follow yang ni artinya, sara tak perlu sebut lagi. Sebab yang ni tu ikut yang ni. Jadi maksud dia samalah. Wasaru yazbahuna laha. Okey, kalau yang ni makna mula, kalau yang ni tak sesuai dengan makna mula, sara ni, demikianlah telah menjadi. Ini makna asal dia, makna menjadi. So dia macam kana lah. Became. Sara. So macam kana dia perlu ada isim. Dan isim ni fa'il dia lah. Dan mesti ada khabar. Dan khabar dia mestilah nasab. Tengok. Sarat hadhil asnam. Tengok kita mula, kalau kita mula kena always
fi'il tu kalau kita mula always kena singular kan. Tapi muzakkar muannas itu kita ambil kira. Macam sini hadil asnam ni. Asnam ni kan jamak taksir, jamak yang tidak ada waw nun. So kita anggap dia muannas, mufrad. So kata perbuatan nanti kena mufrad. Sara asalnya lelaki, sara. Kalau perempuan sarat, telah menjadi kan. So maknanya ini kita panggil mutabaqah, mesti ada kesesuaian antara kata perbuatan dengan pelaku dia. So alihah tadi, ni nasab lah. Alihatan. Sebab dia sudah jadi khabar kepada sara. Nanti kalau kita i'rab, kita kata khabar sara aja. Khabar sara. Kita tak perlu kata khabar sarat. Kita ambil yang asal dia tu. Asal dia sara, kana, khabar kepada perbuatan. Sebab ia ni dah masuk ta tu dah tanda muannas, fa'il apa semua tu kan. Okey, yang ni pula sesuai apa? Mula lah kan. Konteks dia ni makna mula. Bila dah jadi berhala, dah jadi Tuhan, so mereka mula menyembah lah kan. Jadi sara ni sesuai makna mula. Tengok, sara kena singular sebab kita gunakan isim dia tu sebagai isim zahir, an-nas. So kita kena singularkan dia. Wasara an-nasu. Ini isim dah ada, yang ni khabar dia lah. Ya'buduna. So ya'buduna itu adalah khabar sara. Ha tu pula bukan ada kena mengena dengan sara ni. Kena mengena dengan ya'budu. So dia ni maf'ulun bih kan? Objek kepada ya'budu. So objek tu hukum dia nasab sepatutnya kan? Hukum dia nasab kan? Tapi dhamir, semua dhamir macam isim isyarah. Apa dia punya ciri-ciri dia? Tak berubah baris. So kalau tak berubah baris, kita kena tambah perkataan fi mahalli. Di tempat nasab. Fi mahalli nasab. Kemudian bubuhlah. Status dia ni nasab sebagai apa? Sebagai maf'ulun bih. Maf'ul bih. Di tempat nasab maf'ulun bih. Sebab jenis kalimah yang tak boleh berubah baris. Kalau kalimah yang boleh berubah baris, kita tak guna ada perkataan fi mahalli ni. Kita kata nasab ataupun kita kata mansub aja. Mansub ataupun nasab. Kama sebagaimana kanu ya'budunallaha min qablu. So ka tu kan huruf jar. Ka huruf jar. So ma ni kita panggil ma, bila huruf jar, so selepas dia tu mestilah kata nama, mestilah isim. So ma tu kita panggil huruf masdar. Ini huruf masdar. Huruf masdar maknanya makna ni semua ni dia tukar jadi masdar. Makna masdar ni isim lah. Dia tukar makna masdar. Jadi sebab itulah layaklah kaf ni berada, kaf ni selepas dia ada kata perbuatan. So dia tak terus kanu kan. Kanu. Tak boleh macam tu. Sebab ka ni huruf jar tak boleh masuk kepada kata perbuatan. So untuk mengisimkan kanu ya'buduna ni, kita buat macam mana? Tambahkan ma. Tambah ma. So ma ni mengisimkan ni. Kanu ya'buduna. Min qablu, biasanya qabla. Qabla. Selepas qabla mesti kena sebut something. Sebelum subuh ke, sebelum pelajaran ke, sebelum kelas ke, mesti kena sebut benda lah. Sebelum asar. Al-asri. Sebelum asar. Qabla al-asri. Baik, sekarang ni kadang-kadang yang ni dah ma'ruf dah. Tak perlu sebut lagi. Ya ni. Sebab sebelum ni kita dah terangkan tentang asar sini. So tak perlu lagi sebut asar. So bila yang ni sudah ma'ruf, sudah diketahui kerana telah disebut sebelum ni, maka kita boleh tak tulis ni. Tak perlu tulis al-asri. Macam mana nak tahu bahawa wujudnya asri? Kena tukar baris ini, qabla akan jadi qablu.
Jadi mana-mana teks yang kalau kita jumpa sepatutnya dia baris fathah, tapi dia tukar kepada baris hadapan, itu artinya dia telah menghazafkan sesuatu yang sudah ma'ruf. Contohnya, kalau tu Imam Qutbah kan, dia kata, amma ba'du. Adapun selepas itu. Kan sebelum ni kan dia duk puji-puji Tuhan, apa semua, selawat, salam, apa semua kan. Adapun dia kata selepas pujian-pujian aku, maksudnya selepas apa yang aku katakan tadi tu. Pujian-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, selawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. So, selepas tu aku nak sebut tentang khutbah ni lah. So ringkasnya amma ba'du aja. Cuma bezanya kalau qabla ni dia mu'rab. Boleh berubah baris. Tapi kalau ba'du, kalau baris hadapan gini, dia hukum dia panggil tak boleh berubah dah. Panggil mabni. Sebab tu ada min pun tak berubah kan? Tak baca min qabli kan? Min qablu. Wa kan surat hazil alihah. Okey, ni mula ayat. So bila mula ayat dan ada isim zahir sebagai pelaku dia, kena singular mufrad. Dan kena tengok nak bubuh ta tak ada ta tu, tengok pelaku tu jenis muannas ke tak. So kalau jenis muannas masukkan ta, kalau jenis muzakkar buat kasurah saja. Telah menjadi banyak. Ini ayat simple ajalah. This is wudun, that is suwa, this is yarus, that is ya'uk. Kalau nak guna was lah. Hadha, kalau konteks tu was kan sini kan. So this was wadun, that was suwaun. Kalau ayat-ayat simple macam ni, ayat hadha wadun. Ini simple kan, kita mula dengan isim. So kita panggil jumlah ismiyah. Ini mubtada, ini khabar. Hukum mubtada mestilah marfu ataupun rafa. Tadi kan kita kata kalau mabni kan, isim isyarat. So tak boleh guna istilah marfu, tak boleh guna istilah rafa. Kena guna istilah fi mahalli, di tempat rafa. Kemudian sebutlah status dia sini. Mubtada. So dia kata di tempat rafa mubtada. Sebab dia nak beza dua isim. Dua jenis isim. Satu jenis yang boleh berubah, kita panggil mu'rab. Yang tak boleh berubah, kita panggil mabni. So untuk mu'rab, kita nama dia, nama yang khusus. So nama yang khusus bagi dia ialah marfu', rafa', mansub, nasab, majrur, ataupun jar. Ini istilah khas untuk mu'rab. Untuk mabni, istilah dia kena tambah lain. Fi mahalli rafa', fi mahalli jar, fi mahalli nasab. Sebab dia kumpulan lain, so kita kena guna istilah lain untuk dia. Okay, sekarang ni masuk tajuk yang ke-8. Ghadabu. Ghadabullahi. Kemarahan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ghadiballahu, dan ni waw mula kan, tak ada apa-apa sebab sebut waw mula, so kita tak perlu terjemah. Ghadiba perlu je. Ghadiballah, Allah memarahi. Allah murka kepada. Allah murka ke atas. Allah murka kepada manusia. An-nasi. Dengan suatu, ini maf'ul mutlaq kan? Dengan suatu kemurkaan yang amat sangat. Ghadaban syadida. Wa la'ana, dan Allah la'ana, melaknati hum, manusia-manusia ni. Dan Allah melaknati mereka. Walimaza, dan kenapa? La yaghdabullah, Allah tidak memurkai ke atas manusia. Kenapa Allah tidak marah kepada manusia? Wala yal'anuhum, dan tidak melaknati mereka. Why not? So why not Allah marah kepada mereka dan melaknati mereka? Limaza? Adakah alihadha khalaqahum? Adakah li untuk hadha ini? Adakah untuk ini khalaqahum? Allah telah menciptakan mereka. Maksudnya Allah ciptakan mereka ni untuk mereka sembah berhala ke?
alihaza, adakah untuk ini Allah yarzukuhum, Allah memberi rezeki kepada mereka. Beri rezeki itu tujuan dia hanya untuk sembah berhala ke? Ni merepek, ni merepek. Dia merepek. Yamshuna, mereka tu berjalan. Masya yamshu. So mereka berjalan alal ardi, di atas bumi Allah Subhanahu wa taala. Ala ardillahi. Kemudian dan juga mereka kafara yakfuru wa yakfuruna, mereka kufur kepadalah, kalau Melayu mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yakfuruna billahi. Kalau terjemahan lafzi, mereka kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'kuluna rizqa. Akala ya'kulu, makan. Wa ya'kuluna, mereka makan rizqallah, rezeki Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka asyraka yusyriku, mereka mensyirikkan, mereka menyekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksud sini menyekutukan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Inna, sesungguhnya, haza, perkara ini, la zulmun, adalah suatu kezaliman, azimun, yang amat besar. Tidak meletakkan sesuatu di tempat dia, kita panggil zalim lah kan. So dia takkid ni, ulang balik. Nak kuatkan kenyataan ni, ulang balik. Inna hadza la zulmun azimun. Sesungguhnya ini adalah satu kezaliman yang amat besar. Ghadiballahu, Allah memurkai, Allah marah, ala nas, ke atas manusia ataupun kepada manusia, wahabasa. So bila Allah marah ni, Allah akan buat tindakan lah. So tindakan itu wahabasal matar. Habasa, menahan. So habasa ya bisu. Allah menahan al-matara, hujan. Wa dayyaqa, dayyaqa yudayyiku, menyempitkan. So Allah menyempitkan ke atas mereka, alaihim. Artinya Allah sukarkan mereka. Wa qalla, menjadi sedikitlah. Tadi kan kasura, menjadi banyak. Kalau sikit, qalla, menjadi sikitlah. Al-harsu, ladang mereka. Mana tanaman lah masuk sini. Pertanian. So pertanian mereka menjadi sedikit. So hars asalnya mana? Ladang tu, hars, perladangan. Ataupun kita bajak tanah tu kan, pembajakan, panggil hars. So waqalla al-harsu, sedikitlah pertanian mereka menjadi sedikit. Waqalla an-naslu, ternakan mereka menjadi sedikit. Asal naslun makna keturunan, keturunan jadi sikit. Maksud dia sini ialah binatang ternakan mereka menjadi sikit. Walakinnan nasa, akan tetapi manusia, ma aqalu, tidak berfikir. Walakinnan nasa, tetapi manusia, ma tabu, tidak tabu, bertaubat. Ghadabullah, kemarahan Allah, ini mudah aja. Mudhafu ilaih. Kemarahan Allah. Ghadiba, tengok, ghadiba pakai ala. Marah kepada ke, kita guna kepada ke apa ke, tapi Arab guna kalau marah kepada seseorang tu guna ala. So ghadiba. Kan? Ghadiba ala something. Kalau aku marah pada kamu, ghadibtu alaika. Aku marah pada kamu. Ini ayat-ayat penyedap je ni kan. Tambahkan penyedap. Ghadban syadidan. Ini kita panggil apa? Maf'ul. Maf'ul mutlak. Nasab dengan baris fathah kerana dia maf'ul mutlak. Wala'anahum. Walimadha la yaghadabullahu 'alan nas. Tengok setiap ghadiban ni fi'il madhi kan dia guna. Dia ni mudhari'. So mudhari' pun sama juga. La yaghdibu guna ala. Tidak memarahi ke atas mereka, ke atas manusia. Tidak memarahi manusia pun boleh. Tidak memarahi kepada manusia pun. Ikutlah terjemahan macam mana. Artinya ini objek lah. Orang yang kena marah. Okay, masya yamshu. Yang ni pening sikit. Kalau fi'il yang jenis ada huruf illah, huruf sakit,
Masya dia yamshi kan. Yamshi. So biasanya kalau ada ya sini, nanti kalau plural dia kan, so kita guna waw. Nun, kemudian shin tu, ya ni digugurkan. Tukar waw dengan baris hadapan dengan waw nun. Yamshuna. Contohnya kita ada perkataan yarmi kan. Melempar. Kalau mereka melempar, semua ya ni, bubur bagi hadapan sini tambah waw nun. Jadi, yarmuna. Wa yakuluna rizqallahi wa yushrikuna. Inna haza. Okay, yang ni kan, yang ni pentinglah untuk takkid-takkid kalau kita guna inna untuk memperkuatkan. So, kita boleh buat dua partikel. Guna inna, kemudian guna lam sini. Kita panggil lam apa sini? Lam muzah laqah. Kalau terjemahan tu satu aja kita guna sesungguhnya. Tapi dalam ni ada dua sesungguhnya. Sini sesungguhnya, sini sesungguhnya. Permulaan tu pun sesungguh, khabar dia tu pun sesungguh. Okay, satu lagi nak kena ingat tentang penggunaan fi'il. Ini fi'il kita bagi kan. Kalau ada fi'il madhi, macam ghadiba ni, so dalam kepala kita cuba teka dia punya mudhari' apa. Ghadiba ni, kita ada perkataan dia, kalau mudhari' mestilah gitu kan. Cuma bagi yang tak tahu. Kita ada yag, boleh yag, kemudian ba ni memang bagi hadapan. Huruf tengah tu, sebelum huruf akhir tu. Ini kita tak tahu bagi apa. Sama ada yaghdabu, yaghdibu, yaghdubu. Ini perlu kepada kamus. Once kita dah tahu, kita boleh guna untuk selama-lamanya. Kalau selagi itu kita tak tahu, so kita kena ajar diri kita supaya tahu. So habasa ni, kan habasa mesti mudhari' dia, gitu kan. Yang belakang ni memang kita tahu pun mudhari' berakhir dengan baris hadapan. Yang depan ni memang kita tahu pun dengan baris fathah. Yang kedua kita memang tahu pun dia baris mati. So yang ni, yang sebelum akhir ni, bal, kita tak tahu. So dia mungkin boleh bagi hadapan, bagi atas, bagi bawah. So yang ni kita kena cari dalam kamus. Ini untuk sulasi mujarab je lah. Kalau sulasi mazik macam dayyaqa, ini kena ada sifir dia sendiri. Fa'ala yufa'ilu. Dayyaqa yudayyiku. Yang ni ada obat dia. So obat dia maknanya sifir. Yang ni tak ada obat dia. Obat dia kena tengok kamu. Okey, perkataan qalla ni, ini fi'il lazim kita panggil. Fi'il lazim. Mana intransitif. So kalau intransitif dia hanya ada fa'il aja lah. So fa'il dia sedikit kan. So sedikit fa'il dia sini al-harsu. So fa'il mestilah marfu' lah. Al-harsu. So qalla al-harsu. Asalnya qala lah. Sebab semua perkataan bahasa Arab mestilah verb dia tu asalnya 3 gitu. Qala lah. So Arab dia tak boleh dua huruf sama-sama gini, tak boleh datang duduk setempat. So dia kena ringankan dengan matikan. So bila matikan, cuba bunyikan. So bunyi dia seolah-olah lam ini masuk ke sini kan. So kita panggil idgham. So idgham itu ditunjuki oleh sabdu tu. So mana lam ni dah masuk dalam ni. So kita buat lamban sabdu je lah. Qalla. Asalnya qalala. Kemudian ditakfifkan, diringankan dengan qalla. Okay, seterusnya nombor 9. Ar-Rasulu. The messenger. Utusan. Utusan yang khusus ada alif lam tu. Mana utusan yang dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa aradallahu, dan Allah ingin an yursila, untuk yursila mengirimkan ilaihim kepada mereka seorang rajulan, seorang lelaki. Sekarang ini dah manusia dah mula rosak kan. So perlu dibaiki. So baiki itu kena hantar seorang utusan di kalangan mereka untuk membetulkan balik
akidah mereka, ibadat mereka. Wa aradallahu an yursila ilaihim rajulan minhum, di kalangan mereka. Daripada mereka artinya di kalangan mereka, yang mana lelaki ini akan yukallimu, akan bercakap, hum, dengan mereka, wa yansahu, dan akan menasihati mereka. Tak perlu terjemah menasihati bagi mereka, sebab nasahah ni memang pakai la, pakai li. Untuk dhamir jadi la. Inna Allah, sesungguhnya Allah, la yukallimu, tidak akan bercakap. So Allah tidak akan bercakap wahidan, seorang-seorang. So Allah tidak bercakap secara seorang-seorang, pergi kepada seorang-seorang. Dia hantar utusan je. Inna Allah, sesungguhnya Allah, la yukhatibu, sama makna la yukallimu, tidak akan bercakap dengan kulla ahadin, dengan setiap orang. Every sini kan, ini one lah, so everyone. Yaqulu, contohnya Allah kata kepada orang tu, mu buat sekian-sekian, if'al kaza, buat sekian-sekian, if'al kaza, buat sekian. Perumpamaannya Allah tak bercakap begitu tu kerana manusia pun, raja-raja, orang besar-besar pun tak bercakap gitu pergi kepada setiap orang rakyat. Inna, sesungguhnya, al-muluka, raja-raja, la yukallimuna, tidak akan bercakap dengan seorang-seorang, wahidan. Innal muluka, sesungguhnya raja-raja, la yazhabuna, tidak akan pergi, ila, kepada, kulli ahadin, everyone, setiap seorang, dengan berkata, yaquluna lahu, kepada orang tu, if'al kadha, buatlah sekian-sekian, buatlah sekian-sekian. Itu manusia dia kata. Wal muluku, raja-raja ni, basyarun, manusia. Kal basyari, seperti manusia yang lain juga, yang mana yaqdiru kullu ahadin an yarahum, yang mana mampu kullu ahadin, setiap orang mampu an yarahum, melihat raja-raja. Wa yasma'a, mampu mendengar kalamahum, mendengar kalam ataupun ucapan ataupun kata-kata raja-raja. Wala yaqdiru ahadun, sedangkan seorang pun tidak mampu an yarallaha, melihat Allah. Maknanya kalau raja tu mampu bercakap dengan manusia, dia pun tak bercakap. Manusia pun mampu tengok dia, raja pun tidak mau tengok dia, tak mau pergi jumpa dia, tak mau bercakap dengan dia kerana kebesaran tadi kan. Si Allah yang tak nampak pun, lagilah tak perlu jumpa manusia. Wala yaqdiru ahadun an yarallaha wa yasma'a, dan tak mampu mendengar kalam Allah, mendengar kalam Allah, wa yukallimahu, dan bercakap dengan Allah. Wala yaqdiru ala dhalika, tidak mampu berbuat demikian, melainkan man aradallah, orang yang dikehendaki oleh Allah, macam Musa bercakap dengan Allah. Illa man aradallah idza aradallah, melainkan orang yang Allah kehendaki bila Allah kehendaki. Idza aradallah. Jadi oleh kerana itu, fa'arada, maka Allah pun ingin ayyursila, mengirimkan, ilan nas, kepada manusia, seorang rasulan. Rasul ni dalam bahasa Arab asalnya mana? Utusan. Yukallimu, yang akan bercakap hum, dengan mereka, dengan manusia, dan akan yansahu, wa yansahu, akan menasihati, lahum, manusia. Okay, nombor 9 ni kita tengok apa benda yang kita boleh ni. Arada kan? Berapa kali dah kita ada kataan arada? So kalau arada mesti kena pakai an kan?
Mahu makan yang selalu saya sebut, mahu makan, mahu tidur, mahu tendang, mahu keluar. So, lepas mahu, kata perbuatan. Mahu keluar. Kata perbuatan. Dalam bahasa Arab tak boleh kata perbuatan. Kalau kata perbuatan kena masukkan an. Macam sini kan, mahu, tapi dalam terjemahan kita tak perlulah kepada an sebab bahasa kita mahu terus keluar kan. Mahu mengirimkan. Mahu mengirimkan. Bahasa Melayu kita boleh mahu mengirimkan. Terjemahan kita mahu terus mengirimkan. So an tak perlu terjemah. Arab memang selepas arada dia kena pakai isim. Pakai isim. Bagi dia mahu tu mestilah objek. So mahu objek mestilah benda. So mahu kereta, mahu pen. Kalau tidur dia bukan isim. Kita kena ubah dia jadi isim. Masukkan an lah. Satu lagi penting ialah penggunaan huruf jar dengan fi'il. Macam nasaha ni kalau kita tengok kamus mesti nasaha dia akan pakai li. Ataupun untuk dhamir kita panggil la. Jadi seumur hidup kita dalam penggunaan kita penulisan bahasa Arab ataupun percakapan kalau guna perkataan nasaha kena pakai li. Melayu kata tak perlu kan. Arab kena tambahlah menasihati mereka. Bahasa Arab kena tambah la. Yang sahu lahum. Bahasa Melayu tak perlu ni. Yang sahuhum terus. Yang ni banyak yang pelajar-pelajar lemah dalam penulisan bahasa Arab. Sebab dia tak mahir verb-verb, certain verb tu yang pakai preposition. Dia main tembak dengan terjemahan bahasa Melayu dia. Inna Allah la yukallimu. So inna kan? Inna huruf musyabbah bil fi'il. Selepas dia mestilah isim kan? Isim tu mestilah dinasabkan. Ini isim dia. Kemudian inna mesti ada khabar. So khabar dia tu boleh jadi isim, boleh jadi fi'il. So fi'il dimasukkan di sini ialah ayat lengkap lah, jumlah. Macam sini, innallaha, ini isim dia, sesungguhnya Allah. So cerita dia ni khabar kan, la yukallimu. So la yukallimu walaupun nampak tu verb, tapi hakikatnya dia adalah ayat yang lengkap. Kerana dalam dia tu dah ada huwa yang kembali kepada Allah. Sesungguhnya Allah tidak bercakap. Maksud sebenarnya, kalau terjemah lafzi betul-betul, sesungguhnya Allah, dia tidak bercakap. Dalam tu dah ada dia. Dia tidak bercakap dengan seorang-seorang. Tengok, kita terjemah tadi, bercakap dengan seorang-seorang. Kita guna dengan. Bahasa Arab tak perlu. Kalau untuk kalama, dia secara langsung. Macam tadi, kalau Melayu sini, nasaha, secara langsung. Tanpa perlu adanya lam. Tapi untuk kalama yukallimu, jangan ada bi lah. Yukallimu bi wahidin. Itu bahasa Melayu. Okay, semua ni, tengok perhatikan, inna, kan? Semua selepas dia, ini isim dia ni. Isim dia mestilah nasab. Innal muluka. Kemudian khabar dia tu ialah jenis sekarang ni, jenis fi'il, yang ini jenis jumlah. So, la yukallimuna, itu khabar. Apa hukum khabar? Hukum khabarnya ialah rafa'. Istilah rafa' kan saya kata tadi untuk isim. Isim mu'rab. Isim yang boleh berubah. Tapi jumlah ni bukan isim kan? Sebab itulah kita kena i'rab dia fi mahalli. Di tempat rafa'. Di tempat rafa' khabar. Sebab status dia tu khabar. So, khabar hukum dia rafa'. Tapi dia bukan termasuk isim mu'rab. So, kena guna istilah fi mahalli. In the place of. Di tempat. Ini satu lagi. Qadara, mampu, kena guna ala. Cuba kalau kita nak mengarang, kalau kita tak tahu, verb tu pakai huruf jar apa? Kita kena guna kamus lah. Macam tadi kita ada apa? Qadara kan? Qadara. Okay, that's. So, ada qadara. Cuba tengok tu. Qadara, ini mabdi kan? So, kalau dia buat you tu, itu mudhari' dah. Qadara yakduru pun boleh. Ataupun I tu mana daraba yadribu. Qadara yakdiru.
So nanti dia guna ala tu. Berkuasa, ability, be master, have a possibility, semua tu pakai ala. Able, ala. Kemudian boleh guna an pun. Satu lagi, ghadiba tadi kan. Okay, ghadiba kan. Ghadiba dia guna a situ, maknanya ghadiba yaghdabu. Artinya seperti sami'a yasma'u, fa'ila yaf'alu. So tengok dari segi penggunaan nak guna preposition apa. Dia kata boleh guna preposition ni, boleh guna preposition ala untuk objek. Marah kepada siapa. So kalau sini dia tak ada contoh lah kan. Dia guna rengkah-rengkah je. Kalau kita nak yang ada contoh, kita tengok kamu yang besar sikit lagi tu, Lane, lexicon tu. So ghadiba, ini contoh kan. Ghadiba alaihi, marah kepadanya. Tengok, Inggeris kan dia guna angry kena pakai with kan. Sedangkan sini ala. So Inggeris kata he was angry with. Sebab ini konteks bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris guna preposition with untuk angry. Melayu tak tahu guna apa. Marah kepada. Saya marah pada awak. So guna ala boleh, guna min boleh. Ghadiba min la syai'. Ghadiba. Ini kena perhatilah dalam penulisan untuk orang yang nak menulis. Ini bukan orang level-level peringkat rendah. Peringkat tinggi-tinggi pun, maknanya peringkat pelajar universiti pun. So kadang-kadang budak-budak ni dah tua pun jadi budak-budak lagi. Malah nak belajar memperbaiki bahasa Arab dia tu. So dia tulis ikut dia je lah. Memang kita faham pun maksud dia tu. Tapi grammar salah lah kan. Arada tadi kan. So arada, tengok rawada. Arada dia pakai nombor 4 lah. So arada, mahu. So guna an. Tengok dia guna ha itu artinya untuk benda. So mahu tadi saya kata mahu kereta, mahu pen. Tapi kalau mahu perbuatan, kena pakai an. Sebab tu dia kata lepas an tu maksudnya to do. So want to do something. Mahu makan, mahu tidur, mahu belajar. Wallahu a'lam bissawab.